Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini ya. Okay, thank you for watching and also please share with friends and anybody yang need some guidance in Maths Form 1. Science Form 1 ya. So, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Then you have to have this book in front of you. And then we are in page 174. Page 174. Okey, untuk bahagian ini saya telah terangkan tentang eksperimen 6.2 which is 6.2 which is page 172. Okey, tentang nak membuktikan tentang sifat-sifat logam. Okay, so pertama we are going to look at page 172 eksperimen 6.2. The first one nak buktikan kekilauan permukaan. Ini kalau tak bukti pun you already know. Kalau tak karat semua ni kilat kalau logam. Kedua, kemuluran. So sifat mulur tu kita lihat rajah 6.12 boleh dibengkokkan. Okay, and then kemudian boleh ketempaan. Okay, adalah boleh dibentuk bentuk lain macam kepingan besi rajah 6.14. And then keempat, kekondaksian elektrik. So kita dapati rajah 6.15 menggunakan rod besi akan menyebabkan ammeter bergerak. Kalau ada lampu akan menyala ya. Bandingkan kalau letakkan kayu dan sebagainya. Kecuali yang bukan logam adalah karbon dan grafit. Karbon dan grafit boleh menggerakkan ammeter dan menyalakan lampu walaupun bukan logam. Ya, logam lain semua yes. Okey, yang bukan logam dua tu ya, karbon dan grafit. Okey, kekondaksian haba kita dapati rajah 6.16 adalah bagaimana rod karbon digunakan. Ya, kita dapati lilin tak jatuh ya sepatutnya. Okey, tapi kalau kita tukar kepada rod besi, rod kuprum, dia akan jatuh sebab logam conductor haba. Okay, today we continue in page 174. Kita nak lihat takat lebur bagi logam ya. Nak bandingkan dengan bukan logam. So hipotesisnya takat lebur logam lebih tinggi. So kita lihat rajah supaya kita faham apa yang boleh ubah, apa yang prosedur dan sebagainya. Lihat rajah 6.17. Kita perlukan kaki tripod, tripod stand ataupun tungku kaki tiga. Kemudian kita perlukan alas segitiga tanah liat untuk meletakkan mangkuk pijar. Pijar panas kan? So mangkuk yang tahan panas ya. Dalam tu kita letakkan serbuk timah ya, and then kita letakkan thermometer. Apa tu? Termometer lah bahasa Melayu. Okey, bagaimanapun awas, dia kata aktiviti ini menghasilkan gas berbahaya. Oleh itu lakukan aktiviti ini dalam kebuk wasap. You should know by now apakah kebuk wasap. Di belakang makmal kimia ada satu tempat yang tertutup tapi ada cermin di luar. Boleh masukkan tangan sahaja ya untuk melakukan eksperimen. Apa-apa buat membahaya dia akan naik atas melalui corong dan keluar daripada tingkat atas bangunan dan masuk ke dalam udara ya. Dia akan dilarutkan dalam udara, tak bahaya sebagaimana kalau awak terhidup. Okey, so dah tengok dia punya rajah. Kita lihat pemboleh ubah yang dimanipulasikan. That means dia ubah supaya kita boleh bandingkan jenis bahan lah. Kalau tengok bahan apa dia guna, dia guna serbuk timah, serbuk sulfur ya. Timah mewakili logam, sulfur mewakili bukan logam. Okey, itu dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Kita lihat takat lebur bahan tersebut. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Yang sama tu samalah kuantiti bahan dia. Banyak mana awak guna. Okey, so bahan dan radas sebagaimana dalam gambar, termometer yang boleh sampai 360 degree Celsius. Bukan termometer biasa yang sampai 110 tu. Negatif 10 sampai 110 tu untuk air sahaja dalam makmal. Ini tinggi ya sebab kita ada serbuk timah which is logam yang takat leburnya sangat tinggi. So you have to have special thermometer 0 to 360 degree Celsius. Okay, some teachers tak nak bagi awak buat ya, takut nanti macam-macam boleh rosak yang bahaya, panas, terkena timah cair, na'udzubillah. Okay, sekarang cikgu dia buat sendiri. Awak tengok sahaja. Tapi awak kena faham lah. Dan the rest boleh baca lah mangkuk pijar dan sebagainya. Okey, dibandingkan dua nanti, serbuk timah mewakili logam, serbuk sulfur bukan logam.
Okey, so prosedur cara nak buat, panaskan serbuk timah dalam mangkuk pijar, perhatikan dan rekod takat lebur serbuk timah, dan kemudian ulang langkah tersebut dengan serbuk sulfur pula. Rekodkan pemerhatian anda. Okey, so ciri-ciri fizikal, segi kekilauan logam tentulah timah adalah berkilau ya. So can put it a tick, bukan logam, sulfur memang tak berkilau. Warna kuning pun sebut-sebut kan. Okey, kemuluran logam boleh bengkok ya kalau awak ada yang panjang ya. Okey, berbanding dengan bukan logam tak macam mana sulfur. Okey. Tak boleh ya. Boleh tempaan logam kalau ketuk timah. Okey, stanium tu. Timah tu dia boleh keping ya. Macam tu. Tin susu, tin apa lagi? Tin fruits dalam tin, sardin semua tu adalah disadur dengan timah ya, dengan tin. Okey, so bukan logam memang tak boleh. Kekondaksian elektrik timah yes. Okey, bukan logam tak boleh kondakkan elektrik. Kekondaksian haba timah yes. Kalau sulfur tak boleh. Dan kemudian dia buat bukan logam yang umum lah. Okey, takat lebur logam tinggi, bukan logam rendah. So apakah hipotesis boleh diterima? Yes, boleh diterima ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 ciri-ciri fizikal logam hipotesis boleh diterima ya. Dan bukan logam pun boleh diterima lah. Soalan, apakah perbezaan nombor 1? Apakah perbezaan kekilauan permukaan rod kuprum dan karbon? Apakah perbezaan kekilauan? Tentulah kuprum berkilau, karbon tidak. 2. Antara dawai kuprum dengan grafit pensel, yang manakah dapat dibengkokkan? Of course dawai kuprum. Kan dawai panjang-panjang gulung pun boleh. Kalau grafit pensel tu sikit je dah terpatah dah kan. Mata pensel tu yang hitam tu, itulah grafit pensel. Okey, patah kan? Dah. Tak boleh tak boleh dibengkokkan ya. So tak mulur ya. 3. Tak mulur perkataan dia. 3. Antara kepingan besi dengan sulfur, yang manakah boleh ditempa? Of course besi sebab dia logam. Sulfur tak boleh. 4. Antara rod besi, rod karbon dan rod sulfur, besi, karbon dan sulfur, yang manakah dapat mengkondaksikan arus elektrik? Definitely is besi. Kemudian tapi karbon yes juga ya. Karbon yang grafit saja tahu, sulfur tak. Okey, nombor 5, antara rod besi dengan karbon, yang manakah konduktor haba yang lebih baik? Tentulah besi sebab dia logam, dia lebih baik ya. Kemudian 6, antara serbuk timah dengan kejap. Nombor 5, both are good conductor haba. Okey, not electric, yang confused. Saya pun terconfused kejap. Kalau haba tentulah rod besi, karbon tak. Karbon arang tu lah kan. Okey, 6, antara saya terperasan dia adalah konduktor elektrik. So saya tak tahu dia punya eksperimen mana lagi baik. Okey, sebab dua-dua ialah konduktor elektrik, besi dan karbon ya. Tapi kita tak tahu mana lebih baik, itu saya tak sure. Okey, tapi konduktor haba definitely yang betul rod besi dan bukan karbon ya. Okey, 6, antara serbuk timah dengan sulfur, yang manakah mempunyai takat lebur yang lebih tinggi? If you do the experiment or your teacher did the experiment in school, dalam makmal, in the laboratory, so it definitely the answer is timah ya. Okay, now look at page 175. Kita sambung, menghargai ketertiban unsur yang wujud dalam alam ini. So, terdapat pelbagai unsur semula jadi yang ditemukan di bumi kita. Allah sediakan dah semua tu untuk kegunaan kita balik dan memberikan faedah kepada manusia. Tu yang saya kata, untuk kegunaan manusia balik. Dan Allah kurniakan otak untuk cipta macam-macam daripada unsur-unsur tersebut. Kemudian antara kegunaan unsur-unsur yang ada di bumi ini, membuat barang perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Okey, itu lebih pada orang yang kaya yang mampu nak hiasan ya, yang basic sebenarnya. Kalau belajar zaman dulu lah, zaman batu, zaman besi tu, orang dah mula buat bahan-bahan untuk digunakan mencangkul, mengorek dan sebagainya lah. Barang-barang kegunaan lagi penting daripada barang perhiasan kalau keadaan tidak mengizinkan. Tapi kalau setengah orang dia mampu, barang perhiasan pun dia nak juga, no problem. Macam emas kan, bagi yang keluarga tak mampu, makan is more important.
to put the food on the table oleh seorang ayah untuk isteri dan anak-anaknya adalah paling penting berbanding belikan emas belian untuk isterinya. Kalau dia mampu nak beli, no problem. But jangan berlebih-lebihan dalam perhiasan. Kalau nak buat emas tu sebagai pelaburan, no problem. Tapi jangan lupa zakat. Islam sangat-sangat seimbang. Boleh emas sebagai pelaburan. Now emas very high value dia berbanding beberapa tahun lepas. Berbanding masa COVID pun tinggi sekali lah sebab peperangan ni. Peperangan Ukraine dan Russia, and then now sambung dengan Gaza, Palestin, di mana yang tu nak hapuskan terus, supaya tak wujudnya rakyat Islam di tempat itu. Bukan rakyat Islam semua, situ bukan Islam saja. Di Gaza tu Kristian pun ada. Kita nak hapuskan semua untuk bina negara baru untuk dia sendiri. Okay, so kita dapati dia faham, saya tak mau sebut je. Okay, so saya tak melirik pula tadi tentang perhiasan tadi. Nak sambung juga digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian. Okay, banyak sangat gunakan besi-besi, of course, nak kuatkan bangunan. Kalau batu saya susun tak kuat sangat. Dia suruh akan cucuk besi sampai dalam bumi, baru disalut dengan batu, baru buat atap, semua baru jadi bangunan. Lagi tinggi bangunan tu, pencangkan langit, lagi dalam cucuk. Nak bagi stabil. Pengangkutan, tengok je lah kereta tu buat apa, kan? Aeroplane tu buat apa, basikal pun dia buat apa. So kesihatan pun kita dapati, okay, kita gunakan bahan semula jadi ya Allah bagi. Sebab dah dalam Quran pun kata segala penyakit ada penawarnya. Allah janji dah, cari je lah. Banyak dah jumpa dalam penemuan moden banyak ubat-ubat. Kalau zaman dulu pun kita baca setengah orang guna herbal je. Tapi zaman sekarang jangan terpedaya dengan orang-orang mencari keuntungan dengan menjual pelbagai herbal, dia suruh tinggalkan ubat hospital. Ada yang sakit teruk akibat dia tak makan ubat darah tinggi, ubat kencing manis, just because percaya dengan tonik ni yang boleh ubat pelbagai penyakit. Okay, so kalau tengok somehow yang datuk nenek yang senang terpercaya, I understand. At our age macam-macam penyakit, and you all tak faham rasa sakit tu macam mana lagi. You all nak sihat, Nah, sementara sebelum dipanggil oleh Allah menemuinya, Tapi janganlah terpedaya dengan penjual-penjual yang nak untung banyak. Kalau nampak dia makan tak apa-apa sampai dia lupakan ubat hospital, suruhlah makan dua-dua, cuma jarakkan, Cuma jarakkan, jangan tinggalkan. Banyak yang terus koma, terus mati ataupun sakit lagi teruk, kalau tinggalkan ubat hospital. Okey, kemudian perubatan, pertanian dan perindustrian. Pertanian pun kita dah kena fikir tentang makanan yang mesti ada. Mesti ada. Kita menghadapi zaman yang gawat. Dengan keadaan sekarang ni, perang yang mungkin merebak, yang menyebabkan makanan tak ada. Semuanya Nabi dah sebut 1400 tahun dulu. Okay, so makanan, tak ada makanan kita boleh bayangkan. Just imagine di Gaza tu, cuma tengoknya tak ada elektrik, dia potong, air tak ada, makanan tak ada, apa yang nak makan? Macam mana boleh hidup? Cuba bandingkan dengan Nazi-Nazi yang kena bunuh, Nazi-Nazi pula, kaum tu yang kena bunuh oleh Nazi-Nazi zaman dulu. Gambar-gambarnya tengok kurus gila ke, macam orang kebuluran. Lelaki-lelaki kurus keding, tak cukup makan. But look at Allah bagi rezeki orang Islam. Walaupun mereka ditakdirkan duduk tempat yang mungkin mati anytime, badan dia orang tak kurus kering. Subhanallah. Apa makanan dia orang? Itu nama sekarang. That's why Nabi kata kena berzikir. Sebab ada masanya nanti, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tak laluinya, makanan kita adalah zikirullah. Ya, of course, makanan biasa pun ada, yang masalahnya di tempat yang saya sebut tadi. Tapi zikrullah itu menguatkan iman mereka. Mereka bersedia untuk dipanggil bertemu Allah anytime. Dan kematian dia tak sakit. Allah janjikan dalam Quran, kematian yang tak sakit. Kita kalau mati biasa memang sakit, terlalu sakit. Dengarlah kuliah-kuliah ustaz-ustaz dan kita faham. Kita tak tahu, hidup macam biasa je.
Okey, dan perindustrian, kita juga haruslah menghargai jasa ahli sains yang telah menemukan menyusun unsur yang teratur dan jadual berkala. Setakat hargai je lah. Allah yang bagi otak-otak mereka. Tapi dia usaha, orang dapat. Dan kebanyakan orang kafir yang dapat. Asas-asasnya walaupun zaman kegemilangan Islam, memang Islam yang jumpai yang asasnya, mereka cuma menjalankannya, menyambungnya. Tak payah dia orang ambil nama. Ambil lah. Tak perlu untuk kita. Kita penting dapat pahala sisi Allah kan. Okey, mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat unsur-unsur ini. Contohnya gambar foto 6.2, nama pun Antoine Lavoisier. So you know, nama memang bukan nama Islam. Nama Islam ditenggelamkan. Al-Jabbar, Ibn Sina, apa lagi, banyak nama-nama Islam lain. Saya pun hilang tiba-tiba nama-nama tu. Okey, nah kita lihat activity 6.3, tujuan penulisan kreatif, persembahan. Okey, nak bermain tu kalau nak buat. Okey, practice formative 6.1, nyatakan zarah subatom yang 3 tu, yang 2 tengah-tengah, 1 bergerak. Nyatakan atom bersifat mengapa atom bersifat neutral. So apa bilangan apa sama ya. Apakah maksud unsur, dan saya tak sebut, you have to find out. Kau tak ingat, cari balik, baca balik kat belakang. That means supaya awak faham dan ingat. Apakah maksud unsur dan sebatian? Okey, unsur dan sebatian pun ada kat belakang. Unsur apa? Macam mana atom dia? Sama semua ke tak? Sebatian macam mana? Sebatian macam mana? Dia gabung ke macam mana? Ke sama je dalam tu? So you have to know by now. Tak ingat, tak faham. Kalau faham dah tapi tak ingat, rujuk balik belakang. Ni kalau malas nak rujuk, for you just dengar video saya sebelum ini. Saya dah sebutkan dah berdasarkan yang ni. Kalau tengok baca balik buku teks, tak faham lah pula, lupa pula. Tengok balik video ni. Yang lepas tu, sebab dah ada muka surat pun saya sebut. Saya tuliskan, sebut pula dah. Saya tuliskan dalam tajuk je. Okey, terangkan perbezaan antara atom dengan molekul secara ringkas. Okey, dalam ni ada, yang dalam video pun ada. Okey, bagaimanakah unsur-unsur disusun dalam jadual berkala, ada dalam ni. Okey. Kemudian atau nombor 6, kelaskan unsur-unsur yang berikut kepada bahan logam dan bahan bukan logam. Okey, kau tak ingat, rujuk balik jadual tu. You're not expected to hafal semua dalam jadual tu lagi ya. Yang penting-penting kau kena cam dah lah. Okey, besi semua takkan tak cam lagi kan. Gas, hidrogen, oksigen semua takkan tak cam lagi kan. Okey, yang penting-penting ya. So from this list, nyatakan mana logam, mana bukan logam. Ciri pun dah tahu, baru kita pelajari. Berkilau dan sebagainya, takkan ada didih tinggi, konduktor elektrik semua tu. Okey, 7, anda dibekalkan dengan satu unsur X. Unsur ya, bukan sebatian ya. Apakah perlu anda lakukan bagi mengenal pasti jenis unsur tersebut? So, salah satunya rujuk pada jadual berskala ya, ataupun ada mungkin ada jawapan lain yang saya tak terfikir masa ni. Okey, dia dah bawa tak pink tu kena untuk orang yang bijak berfikir. Saya pun bukan yang bijak, biasa je. Alhamdulillah Allah bagi ilmu. Okey, page 176. Kita sambung dengan 6.2 tentang campuran ya. Kita akan bandingkan tentang apakah campuran, apakah sebatian dalam 6.3. So 6.2 ni pun banyak juga, tapi banyak gambar dan aktiviti. So kita akan buat 6.2 apakah campuran setakat yang sempat ya. Okey, campuran. Apa campuran? That means dia campur lah bahasa biasanya, 2 atau lebih unsur. Okey, 2 atau lebih unsur. Saya letakkan unsur besi, saya letakkan unsur kuprum. 2 dah campur dalam satu bekas. Itulah campuran. Okey, ataupun saya letakkan unsur dan sebatian. Saya letak besi, saya letak apa lagi? Letak air. Air adalah bukan unsur, dia sebatian. H2O, hidrogen dan oksigen. Kan unsur je sama dalam tu. Okey, besi dalam tu semua besi. Ataupun saya ambil air, letakkan cincin. Cincin tu adalah unsur, semua atom emas dalam cincin tu. Tapi air tu semua H2O. Okey, secara fizikal. That means cincin dengan air fizikal kan. Tak ada involve apa-apa kan. Tangan awak tuang je, itu je. Okey, itu campuran. Itu campuran secara fizikal. Sama ada unsur dengan unsur. Dalam bekas letakkan besi dengan sebut timah contohnya. Letakkan besi dengan sulfur.
yang bukan logam pun campur je. Okey. Itu campur. Tapi can also be letakkan logam dengan air, besi dengan air ke, emas dengan air ke, itu juga adalah campuran. Okey, dia bagi contoh dalam kehidupan harian 6.18. Dia suruh senaraikan contoh campuran lain yang sering anda gunakan. Okey, 6.18 contoh-contoh campuran number 3 lah. Belah kiri cocktail dicampurkan dalam air itu apa? Cucumber, timun dengan strawberry ke cherries. Ataupun itu adalah agak-agak jernih dengan tu adalah campuran, dia campur je. Letak je. Nak letak timun 2 keping ke 3 keping ke, nak letak cherry sebiji ke 10 biji tak muat lah pula, 2 biji ke 3 biji ke, yalah terpulang ikut je. Tu campuran. Okey, tengok pula right side, sedap pula, nampak kan? ABC kan, air batu campur. Campur je semua. Tukang buat dia nak ikut suka dia, nak buat banyak cendol ke, nak banyak cincau ke, nak banyak ais ke, nak susu ke, campur je. So, campuran pepejal dan cecair sesetengah minuman seperti koktail dan air batu campur diperbuat daripada campuran pepejal dan cecair. Banyaklah contoh nak buat. Campuran pepejal dan cecair ataupun campuran pepejal, campuran cecair, itu semua campur. Bila dicampur secara fizikal, kita lihat kaedah pengasingan campuran. Ni gambar berlapis-lapis roti dengan apa ada tu, salad, timun, tomato, and then sometimes is kepingan-kepingan makanan yang awak suka tu. Saya tak suka. Alhamdulillah Allah buat saya tak suka. Okey, sebab semua tu makanan yang diproses, tak sihat untuk kesihatan. Kalau yang halal ya, yang tak halal jangan ambil lah pula. Okey, so kita dapati dicampur. So bagaimanakah sesuatu campuran itu dapat diasingkan disebabkan campuran terbentuk secara fizikal? So campuran secara fizikal juga boleh diasingkan secara fizikal. Contohnya sandwich tu diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Kutip aja, asingkan, itu je. Okey, itu adalah secara fizikal sebab dia campuran. Tapi talking about that sandwich which is tu homemade lah tu, yang nampak gaya, tapi yang tengah yang keping-keping tu dibelilah tu kan. Okey, dah siap ya. Cakap pasal tu, remember tu boycott lah McD. Dia penyumbang besar pada kumpulan tu yang membunuh saudara-saudara Islam kita di tempat tersebut. Ya, saya sengaja tak sebut. Kalau setengah semua kata tempat plastisin. Bukan plastisin, orang-orang plastisin, untuk kita tak sebut terus ya. Just berhati-hati. Mudah-mudahan Allah protect us ya. Okey. Janganlah beli Starbucks apa mahal gila. Benda rasanya ialah sedap sikit je, benda banyak lagi bahan lain. Can you imagine setiap ringgit itu digunakan untuk beli peluru, beli bom, beli apa untuk bunuh saudara Islam kita yang kebanyakan dia dah syahidah, dah menghadap Allah, dan mereka tak mati sisi Allah ya. Mereka tak sakit mati berbanding kita. Okay, so boycott. Remember, boycott. Even cucu-cucu saya pun tahu. Kata tu ni punya, Yahoo.com punya, jangan beli. Sedap tak sedap ayam goreng tu tak payah, goreng sendiri. Ada yang Melayu punya, yang pasar malam pun ada. Okay, look at page 177 Rajah 6.19 menunjukkan beberapa teknik pengasingan campuran kepada komponen-komponennya. Okey, kenapa kena boycott? Tiba-tiba saya ingat kisah Nabi Ibrahim ya. Dia nak dibakar oleh Namrud kan. Okey, dah bakar dah api. Siapa yang datang nak tolong padam api? Si burung pipit yang kecil bawa air dalam paruhnya. Ada kesan ke? Mesti gelak. Binatang lain gelakkan dia. Tapi dia kata at least ada jawapan daripada Allah. Walaupun kecil usaha dia sebab dia kecil, tapi dia ikhlas untuk membantu agama Allah. Sama dengan kita. Kita tak boleh nak pergi sama-sama ke sana. Kita doa dan kita boycott. Pulaukan. Sebab dia orang kaya-kaya satu dunia sebab ni. So dia gunakan untuk membunuh. Siapa? Saya fikir siapa? Dah tengok tak video-video macam mana berkecainya. Kadang-kadang daging kanak-kanak. Ataupun tak berkecai tapi dah putus, tak ada elektrik nak bius, nak operate. Tak ada, sakitnya Allah je yang tahu.
Saya dah tak sanggup tengok dah gambar-gambar. Okey, kita lihat teknik pengasingan unsur campuran secara fizikal tadi. Kalau macam sandwich tadi boleh kita asing-asingkan. Okey, so kita tengok di sini teknik dia ada penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet. Okey, pengenapan, pengapungan, kromatografi, penapisan. Ya. Okey, tak faham lagi, nanti kita akan terangkan satu persatu insya-Allah. Kita pula saya. Okey, gambar foto 6.4. Bahan benda asing dapat diasingkan daripada tepung dengan mengayak tepung. Termasuk pula batu-batu kecil dalam tepung. Apa nak guna tepung tu? Batu kecil bersih lah kononnya. Kau awak ayak je lah. Itu fizikal lah tu. Ya, nak asingkan batu tu dengan tepung. Kanan, gambar foto 6.5. Bahan berbahaya dalam bahan pewarna makanan dapat dikesan melalui kaedah kromatografi. Tu kayak benda tu tak tahulah alat tu apa. Okey, teknik pengasingan campuran bergantung pada macam mana ya. First, sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan. Sifat fizik dia macam mana? Cecair ke, papajar ke, gas ke? Keadaan dia, keadaan jirim dia yang terkandung dalam campuran ya. Kemudian bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Kita nak ambil apa? Macam tadi tepung, kita nak ambil tepung dia, tak nak dia punya batu. Kalau air campur pasir, awak dah harga sangat tak ada air. Tak boleh bayangkan di sana tu. Tak ada air, tak ada elektrik, tak ada makanan, subhanallah. Makanan dia zikrullah insya-Allah. Allah yang beri rezeki ya pada mereka ya. Okey, bahan nak diperoleh daripada campuran tersebut. Kalau katakan air tu nak ada pasir, tapis je lah. Pasir duduk atas. Tapi kena tapis halus lah kalau pasir. Okey, saya budak ni kata, mengapa ayah menggunakan penapis? Ni ayah minum tea kot ataupun kopi yang ada serbuk tu. Ayah hendak mengasingkan sedap kopi daripada air kopi. Anda boleh tersedak jika meminum air kopi yang tidak ada tapis. Ada penapis. Kadang-kadang saya buat main dia, alah tapis gigi je. Anda tersedak jugalah kot kan. Okey, page 178. Okey, first one, we're going to look at kaedah penurasan. Okey, so kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Yang sebut kopi tadi, so kertas turas letak ke atas. Kalau kita guna penapis biasa kat dapur boleh. Itu adalah penurasan. So kita lihat, I have to stop. I got from junior class. Cucu saya tak sihat, I have to fetch them. So I stop first. Kaedah penurasan saya akan repeat balik, tapi itu senang je. More of activity saya repeat, saya akan terangkan insyaAllah. So that's all for today. Thank you for watching. Spread it please. Okay, orang Islam kena banyak ilmu. Banyak ilmu, amalkan ilmu. Sebab kita akan mencari dunia dan akhirat. Bukannya dunia sahaja. Tapi dunia je. Tapi dunia sekejap je. 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun dah start sakit dah tahu. Lepas tu dah sakit-sakit sakit sini. Kalau tahan lama pun sampai 100 tahun pun jarang lah. 80-90 sakit makin sakit kita matilah. Mana ada orang hidup selama-lamanya. Okay, so lepas kita lihat akhirat sebenarnya. Ini cuma jambatan ladang amal. Okay, so jaga solat 5 kali sehari. Okay, make sure berjaya ya dalam semua benda. Okay, 5 kali sehari. Kemudian taat ibu bapa and also hormati guru-guru. So, hormati lebih tua, sayang lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.